engineering lah. So volume equals to 500 pi. Okay, volume juga kita tahu formula pi r square. H sama dengan 500 pi. Pi r tadi dah bagi 5 square. Allah, ni senang sangat ni. 500 pi. So H sama dengan 5 square 25. So 500 pi bahagi 25 pi. So H sama dengan, ini kalkulator saja, 20 cm. Dah. B. Okay. Jika I tu di C lah, kita pergi soalan C pula. Settle B. Okay. Jika I, C, soalan C. Jika air dituang ke dalam gelas dengan diameter, dia bagi. Tulis dulu, diameter. Diameter sama dengan 10 tambah 2P. Alright. Cari perubahan kecil. Ini small change. Small change guna delta. Find the small change of volume. Dia nak small change of volume. Dia nak delta. Dia nak delta V. Yang kita ada dV over dH. Mestilah darab dengan delta H. Supaya boleh potong. Boleh potong. So soalan dia, find the small change of volume. So dia nak delta V lah. Memang delta V lah. So dV over dH. dV over dH tadi kita ada ni, iaitu R square 5 square 5 25 5 pi. So kat sini dah tulis lah. Terang lagi bersuluh nyata lah. Pi. Darab dengan delta H. Delta H. Perubahan dekat height dia. Oh, okey. Perubahan dekat height kita kena cari dulu. So, sekarang kita tak ada delta H. Kita tak ada delta H. Dia punya height dia. Kena cari dulu delta H ni. Okey, nak cari delta H. Kita kena cari delta H dulu. Dia bagi diameter ni tadi. Okey. R yang asal adalah 5 ni. Okey. So diameter adalah 10. Okey. So daripada 10 dia jadi 10 tambah 2P, perubahan dekat diameter. So ni diameter lama. Ini diameter baru. 10 tambah 2P. Okey. So radius pun sama. Radius lama 5, radius baru 5 tambah P. Dia berubah dekat situ. Okey. Radius lama adalah 5 tambah P. So berapakah perubahan H dia? Okey, tadi kita dah dapat height tak? Mana height tadi? Height tadi. Perubahan dekat height tadi. Cari perubahan kecil bagi sifat tu dalam sebutan P. Okay, kita ada dV over dH. Perubahan dV over dH. Lepas tu kita akan cari dH, delta H. Okay, disebabkan dia punya R dia, sebab kita punya base formula adalah V sama dengan pi R square. Okay. Pi R square H. So R ni daripada 5 jadi 5 tambah P. So dia ada perubahan dekat dulu 5. Sekarang 5 tambah P. Contoh, dulu 5. Sekarang 7. So berapa perubahan dia? 2. So dalam kes ni, H ni pun berubah sebanyak P. Dulu 5 tambah P R dia. So sekarang 5 tambah P tolaklah P. 5 tambah P tolaklah 5. Contoh, dulu 5, sekarang 7. Berapa perubahan? 2. Dulu 5, sekarang 5 tambah P. Berapa perubahan? P. So perubahan dia adalah P. So dekat DH ni pun samalah P. So dapatlah 25 pi P. Ini je jawapan dia. Very simple. Alright. Kita pergi. Soalan 6. Soalan 6, section A.
Soalan yang last untuk session ni. Okay, dia kata set data yang pertama X dah 14 disusun mengikut tertib menaik. Okay, dia cakap tertib menaik confirm. Begitu juga dengan set kedua. Okay. Dan setiap set mempunyai 6. Okay, so X 14. Ini ada 6 set. Okay. Lepas tu 16 Y. Ini pun ada 6 set. Okay, 6 sorry. The new median is M. The new standard deviation is Q. Okay, tak faham. Set data yang pertama S disusun mengikut tertib menaik. Begitu juga susunan set kedua. Setiap set mempunyai 6 nilai. Apakah set data itu digabung? Median barunya adalah M. Oh, ini. Okey, faham. Dah gabung, median baru dia adalah M. So, ni 6, ni 6. Median adalah kat tengah-tengah. Ni tengah-tengah ni. So, ni 14, 16. So, median akan dapat M. So, M dapat 15. Median tengah-tengah. Okey. Yang kedua, jika X dan Y dikeluarkan. So, X dengan Y dikeluarkan. Tak ada. Sekarang dah tinggal 5 nombor. Sini pun tinggal 5 nombor. Okay. Ni A tadi dah habis lah. Ni A. B1. Cari nilai new mean. Okay, ada 5 nombor sini. Ada 5 nombor sini. Pun sama tengah-tengah dekat sini. Masih sama. M dia 15. Cari perubahan nilai Q. Okay. So, B cari perubahan. Nyatakan perubahan. Okay, dia tak suruh nyatakan nilai. Dia kata apa jadi dekat Q. Dia tak kata apakah Q. Dia kata apakah perubahan Q. So, bila makin sikit nombor, standard deviation akan makin mana ni? Mana? Q akan makin kecil. Yalah, bilangan pun makin kecil. Makin kecil lah cerita dia. Standard deviation. Okay. Kalau tak yakin, datanglah dengan formula standard deviation. X square over N minus mu square. Kalau mean kecil, kecil lah dia. Ini yang macam formula fizik ya. Directly proportional, inversely proportional. Okay, nombor 3 is very simple. Jika 3 didarab dan 2 ditambah. Jika 3 didarab dan 2 ditambah. Untuk median dia akan effect dekat semua. Darab tambah dia akan effect. So, nanti dia akan jadi untuk median yang baru 3 didarab. So 3 kali 15. Lepas tu ditambah dengan 2. Dia akan effect untuk median. Mod 3M. Mod median min. Darab tambah semua jadah semua tu akan affected. So darab je macam biasa. So dapat 47. Okay. Julat yang baru. Julat ni yang paling besar, tolak yang paling kecil. Yang paling besar kita adalah Y. Yang paling besar kita adalah Y. Yang paling kecil adalah X. Ini julat Y tolak X. Tetapi macam cikgu cakap, hanya 3M ni je akan affected dekat tambah tolak darab bahagi. Tapi selain daripada 3M ni, hanya affected dekat darab dengan bahagi. Bukannya tambah dan tolak. Tambah dan tolak tak effect. So ni darablah 3. Dapatlah 3Y tolak 3X. Itu je. Ni. 3M tu akan effect dekat semua. Kecuali yang lain dia